tu sebab cinta sekarang ni orang salah ertikan cinta, betul tak? Sebab tu cinta itu adalah asas bagi jenis ibadah. Kerana ibadah tidak sah kecuali disertai dengan rasa cinta dan kerendahan yang sempurna. Oleh itu, Islam larang umatnya menyamakan cintanya kepada seseorang dengan cinta kepada Allah. Jadi kita hari ni bulan puasa ni kita renung ni. Yang bertahun-tahun dah puasa ni, kita ni rasa cinta kat siapa? Cinta kat kuih tat ke? Lepas puasa. Cinta kat kuih apa, kadang-kadang kita lebihkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berbeza hanya dengan cinta seseorang kepada sesama makhluk kerana mematuhi kehendak Allah. Jenis cinta ini tidaklah merosakkan tauhid seseorang, kerana di antara tanda kesempurnaan cinta seseorang kepada Allah ialah ia mencintai, kerana di antara tanda kesempurnaan cinta seseorang itu yang dicintai oleh Allah, dan ia membenci seseorang yang dibenci oleh Allah. Kita boleh bercinta, boleh sayang kat kawan, boleh sayang maknanya orang manusia lain, makhluk lain, sebab dia juga cinta ataupun sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka kat dia sebab apa? Dia pun benci apa yang Allah benci. Sebab tu atas sebab inilah maka cinta atau mahabbah dibagi kepada 5 bahagian. Jadi kita nak rasa ni. Kenapa kita rasa cinta? Apabila tak cinta, maknanya kita takkan ikut dia. Orang cinta ni bagai orang apa tu? Ikut dia, tu apa pun buat sebab dah rasa cinta, betul tak? Suami kata pakai baju ni. Suami kata pakai tudung ni, kita pakai tudung ni. Suami kita suka tengok macam tu. Jadi kita sebab orang yang cinta-cinta, jadi kita ikut. Jadi maknanya di sini asas cinta kepada Allah, yang pertamanya cinta kepada Allah. Hanya cinta kepada Allah saja tidak mencukupi untuk melayakkan seseorang memasuki syurga Allah dan terhindar daripada azab neraka, kerana orang-orang kafir dan musyrikin juga cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah dia macam mana? Jadi kita hari ni bukan sekadar saja kita cinta kepada Allah, sebab orang-orang yang tak Islam ni pun dia kadang-kadang dia rasa cinta juga, tapi Tuhan yang dia pun cakap cinta juga kat Allah dia pun cinta kat Tuhan dia, betul tak? Jadi kita di sini kena ada beza. Macam mana? Cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, apa yang Allah suka. Jadi kita kena cinta juga apa yang Allah suka. Cinta jenis inilah yang menyebabkan seseorang menjadi Muslim dan mengeluarkan daripada kekafiran. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling mengutamakan cinta jenis ini. Maknanya kita suka kepada apa yang dicintai oleh Allah. Allah suka apa? Jadi maknanya kita duduk dalam Ramadan ini, kita cuba cari cinta Allah, cinta kerana Allah, cinta bersama Allah. Maknanya ada 5 perkara. Dan cinta kepada tabiat. Apa dia cinta kepada tabiat? Maksudnya cenderung kepada manusia untuk mencintai sesuatu sesuai dengan fitrah dan naluri tabi'i. Maknanya cinta kita ni dengan keadaan naluri manusia itu, seperti cinta kepada harta, anak dan sebagainya. Cinta jenis ini tidak tercela dan dilarang oleh Islam, serta tidak menolak tauhid seseorang kecuali tidak melalaikan. Tapi siapa tak sayang harta? Betul tak? Datang bangun pagi dengan jam, datang pejabat, dapat gaji, beli kereta. Habis beli kereta baru parking. Lepas tu kita tengok kucing duk naik atas kereta kita, duk kacau-kacau. Sayang tak? Makna kita boleh sayang kat harta kita, kat kereta kita ni, tak sampailah kita menjadikan tauhid kita jatuh. Tetapi maknanya jangan sampailah berlebihan. Janganlah sampai bunuh pula kucing tu, betul tak? Jadi makna kita kena jagalah. Sebab ni harta kita, rumah kita kena jagalah. Sebab kita cari tu harta hak yang Allah memang bagi harta. Sebab tu Allah larangkan jangan mengambil harta orang lain, menjaga harta. Jadi di sini dalam keadaan ini, maknanya apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita mencintai sesuatu lebih daripada cinta Allah. Sayang anak. Siapa tak sayang anak? Maknanya semua orang sayang anak. Anak adalah anugerah Allah. Anak adalah amanah kepada Allah, daripada Allah kepada manusia. Dan bagaimanakah kita nak sayang anak kita, nak cinta anak kita, jangan sampai melebihi daripada cinta Allah. Jadi kalau anak tak solat, anak tak puasa, anak tak tutup aurat, jadi kita tak suruh anak solat, kita tak suruh anak puasa. Adakah kita cinta Allah namanya? Sebab kita tak suruh apa yang Allah
suruh. Jadi apa kita rasa cinta ke Allah, bersusah payah kita nak menyuruh anak kita, nak latih anak kita supaya anak kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan mudah, betul tak? Dia berkait-kait sebenarnya. Jadi intipati yang apa yang dikendaki dalam bulan Ramadan ini, wala talbisu bil haqqi bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maknanya kita hari ini kita cuba nak mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Tengok sesuatu benda, maknanya betul tak betul, ini salah ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada praktik, hasil daripada perhambakan diri kita pada bulan Ramadan, hasil daripada pencerahan yang kita dapat, nilai yang dalaman yang segala maknawinya cara kita berpuasa ini, insya-Allah akan melahirkan satu kekuatan cahaya dalam hati kita, iaitu nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi kalau datang lagi bulan depan, tahun depan dipanjangkan umur, datang lagi bulan puasa, kita duduk macam tu juga lagi, kita tak rasa. Tak rasa macam mana? Rasa kita ini adalah hebat. Hebat kenapa? Tak rasa kita ni adalah orang yang paling bertuah. Hamba yang paling bertuah, hamba yang paling beruntung. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar yang kita kena rasa hari ini adalah nikmat beriman, nikmat Islam dan nikmat iman tu sendiri. Sebab tu dengan keadaan yang ada hari ini, kita cuba nak jaga salah satunya. Janganlah sampai membuatkan kita nak melakukan ibadah puasa ini. Kalau dulu kita puasa macam masa kita budak-budak bukit dulu, takat makan minum saja kita jaga, tidak. Tapi bila naik sampai ke tahap yang sampailah hari ini kita nak berpuasa dengan hati dan perasaan, segala tubuh badan kita hari ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah takdirkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang memang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita naiklah, tingkatkanlah amalan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Kalau kita bertadarus, kalau ramai-ramai dengan kawan-kawan, kita tak sempat nak tengok, tak sempat nak tengok makna-makna dia, kita balik. Ada masa kita tengok balik apa yang kita baca, apa makna apa yang kita baca tadi, apakah yang kita boleh kutip daripada ayat-ayat yang kita baca ni. Maknanya kalau bulan Ramadan ni kita dapat satu ayat yang terkesan sungguh-sungguh dalam hati kita, insya-Allah, maknanya datang lagi bulan puasa yang akan datang, dapat lagi satu yang kita amalkan, dapat lagi satu kita amalkan. Maknanya istiqamah dalam keadaan kita mohon pada Allah. Allah bagi cahaya, Allah bagi nur, Allah bagi hidayah, Allah bagi ketetapan iman kita, insya-Allah. Kita mohon pada Allah supaya dimatikan kita dalam husnul khatimah. Sebab apa? Itulah impiannya kehidupan seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ingin bertemu dengan Allah, pertemuannya dengan Allah yang mencipta, yang menjadikan kita ini, yang paling intinya pengakhiran, makna akhir kalam Allah, akhir kata-katanya, boleh mengucap, boleh menyebut kalimah thayyibah, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kita kena rasa takut, kita kena rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, ya Allah, tentukanlah aku hidup dalam keadaan di bawah pemeliharaan-Mu, ya Allah. Kita jangan lepaskan diri kita. Kita jangan jauhkan diri kita dan hati kita daripada pegangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, kalau itulah yang kita ingat, apabila pada bulan Ramadan ini yang kita jadikan Al-Quran itulah sebagai cahaya menerangi hidup kita, barulah kita berhati-hati untuk nak berkata-kata. Maknanya lidah kita ni tak bertulang. Lidah kita boleh menyatakan sesuatu tanpa kita ingat benda tu baik ataupun tidak. Tapi apabila kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lintaskan dalam fikiran kita. Maknanya benda ni tak patut nak cakap, benda ni patut bercakap. Jadi kita nak minta. Sebab apa? Setiap apa yang terkeluar daripada lidah kita ni akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya balik, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu melebihkan perkataan yang tak ada manfaat. Jika suatu maksud terwakili dengan satu kata,
maka menggunakan dua kata termasuklah kategori banyak bicara. Masya Allah. Sebab tu kita kalau bercakap tekat sekali je boleh orang faham, dah. Bila dah 2-3 kali banyak kali, tak lagi jadi cerita lain. Kan? Sebab tu dalam keadaan inilah maknanya dalam keadaan kita nak bercakap ni, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau membuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dia kata kalau ada 2 orang duk bisik tu, itu apa bisik? Melainkan boleh berbisik adalah untuk menyatakan yang makruf atau mendamaikan antara 2 yang bergaduh. Boleh tak kalau 2 orang duk bisik, lepas tu orang ni duk tengok? Bisik 2 orang, lepas tu orang duk tengok, apa rasa? Bisik kata kat aku ke kan? Jadi makna kita boleh bisik tu hanya 2 perkara saja. Pertamanya menyuruh manusia memberi sedekah, bisik. Bagilah tu sial, kita bisik kat dia kan? Lalu tabung tu bagilah. Maknanya bagi masuk. Tu boleh bisik. Yang satu lagi untuk mendamaikan orang yang bergaduh. Jadi beruntunglah orang yang mampu menahan dari bicara yang berlebihan sementara ia malah menginfakkan kelebihan hartanya. Maknanya betul lah. Orang yang diam, dia mampu melawan daripada menahan daripada bicara, tetapi dia banyak menginfakkan harta. Dia cakap tak banyak tapi banyak menginfakkan hartanya. Aku peringatkan kalian daripada Ibnu Mas'ud, maknanya tidak banyak bicara, seseorang cukup mengucapkan kata-kata yang terbatas, iaitu kata-kata yang perlu. Jadi kalau kita nak cakap bab lidah ni memanglah banyak, sebab dalam keadaan lidah yang tak bertulang ni, dia banyak boleh membuatkan kita tergelincir. Sebab tu kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ramadan ini salah satu yang kita dapat pengajaran. Salah satu yang kita impikan daripada Ramadan ini yang kita dapat, walaupun yang lain banyak tak dapat, kalau dapat semua lagi dah bagus kan. Tetapi yang kita nak jaga hari ini sebab bab lidah kita, bab mulut kita. Supaya janganlah sampai kita tergelincir. Jadi kita takut, kita puasa, kita puasa-puasa dalam keadaan yang kita juga banyak menyakiti hati orang lain. Sebab tu kata orang bijak pandai, dia kata apa? Sendirikanlah aku dalam nasihatmu, jangan nasihati aku di tengah keramaian. Nasihat di tengah orang ramai adalah penghinaan, aku tak sudi mendengarnya. Faham tak? Faham tak ungkapan orang bijak pandai? Ini bukan hadis. Sendirikanlah aku dalam nasihatmu, jangan nasihati aku di tengah keramaian. Nasihat di tengah orang ramai adalah penghinaan, aku tak sudi mendengarnya. Apa maksudnya? Kenapa boleh bagi makna ataupun tafsirannya? Faham tak? Face to face. Apa maksudnya? Say quietly. Ya? Kan tidak juga kan? Kadang-kadang kita suka macam nasihat orang tengah ramai orang. Kita dudukkan seorang-seorang tu dia kan. Jadi orang lain semua tengok. Kalau boleh dia kata, sendirikan aku dalam nasihatmu. Kalau nak nasihat, nak tegur kau yang mana tak betul, kita ni manusia.